Ya, terima kasih Tamrin Jamil untuk premis makanan bersih dan selamat di bulan Ramadan. Kita juga nak bercerita sepanjang bulan Ramadan ini sudah pasti tumpuannya kepada Bazar Ramadan yang menjadi suatu destinasi one-stop center untuk memudahkan mungkin golongan bekerja bagi mendapatkan barangan makanan dan juga untuk juadah bagi berbuka puasa. Cuma persoalannya apabila saban kali rungutan dan juga aduan oleh pengguna dan juga pembeli berkenaan tentang harga yang semakin meningkat dan juga mungkin tidak setanding dengan kuantiti ataupun kualitinya. Perkara ini menimbulkan persoalan. Bukan kita ingin menidakkan bahawasanya untuk kita tidak perlu pergi ke Bazar Ramadan, tetapi bagaimana isu ini perlu ditangani supaya penyediaan itu setanding dengan penawaran harganya. Jadi kita terus saja menghubungi Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam. Ismail, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Prof. Saya baik-baik saja. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Isunya ini seringkali dan juga saban tahun dibangkitkan dan apatah lagi dengan inflasi dan juga kenaikan kos harga barangan mentah. Tetapi persoalannya bagaimana ia setanding dengan kualiti. Kualiti ini mungkin subjektif Prof. Kerana kita melihat mungkin ada yang kata ia sedap, ada yang katakan ia tidak sedap. Jadi bagaimana kita menentukan fokus perbincangan kita pada pagi ini Prof? Okey, saya sempat buat sedikit kajian pantas semalam. Kita buat kajian tanya kepada rakan-rakan kenalan lah. Kita tanya secara atas talian dalam 300 orang menjawab tentang perkara yang kita bincangkan hari ini. Jadi untuk pertama sekali dalam kajian tu kita tanya daripada 3 orang yang kita tanya tu, 2 pergi ke Bazar Ramadan. So maksudnya kajian yang kita buat walaupun secara pantas malam tadi tu, dia memberikan satu jawapan yang agak signifikan lah. Agak signifikan. Jadi daripada isu harga makanan ni kan mahal ataupun tidak berbaloi ni, jadi kita tanya jugalah apakah yang menyebabkan. Contohnya kan, kalau yang lagi satu tu tak datang lagi. Tadi daripada 3 orang kat Malaysia ni, 2 datang bazar, 1 tak datang. Jadi kalau kita tengok jawapan yang paling tinggi lah. Jawapan yang paling tinggi mengatakan bahawa sebab kesesakan kat bazar tu. Dekat hampir 30% yang jawab kata kenapa 2 orang ni kurang nak datang pergi ke bazar tu adalah disebabkan oleh kesesakan. Dan kedua barulah harga. Kedua baru harga yang maksudnya tak setimpal dengan kuantiti. Kuantiti tu maksudnya mungkin dulu harganya RM5 tapi kuantitinya banyak. Pada tahun ni mungkin harganya sama RM5 tapi kuantitinya dikurangkan sedikit. Dikurangkan sedikit sebab mungkin disebabkan oleh kadar inflasi yang telah meningkat, harga barangan yang meningkat tu adalah salah satu faktor lah. Dan ketiganya ialah mungkin kerana sebab dia lebih selesa untuk memasak di rumah lah. Jadi ini 3 jawapan yang kita tanya kepada pengguna kenapa mereka agak kurang untuk pergi ke bazar. Tapi kalau ikutkan pada jawapan yang kita tanya tu, memang 2 orang pergi ke bazar, 1 je yang tak pergi bazar. Yang seorang tu lagi lah. Okey, itu Prof bercerita memfokus kepada kuantiti. Mungkin ada yang menjangkakan dalam kapasiti harga itu, kuantitinya itu mengikut kepada harganya. Tetapi dari segi kualiti, apabila kita menyedari peniaga ini adalah peniaga yang bermusim. Malah mereka hanya mungkin membuka perniagaan sewaktu bulan Ramadan semata-mata. Berbanding kalau restoran yang kita tahu boleh memberikan respon, review dan sebagainya. Jadi dari segi harga ini seolah-olah pengguna seolah-olah mempertaruhkan nasib mereka untuk membeli dan mungkin kalau nasib baik mendapat makanan yang sedap, kalau nasib yang tidak baik mungkin mendapat makanan yang tidak kena dengan seleranya. Jadi bagaimana kepada pengguna pula kita advokasi supaya melihat isu ini dengan lebih mendalam dalam memperihalkan kita mungkin tidak akan terkesan kalau tidak membuat pilihan yang tepat. Kita ada tanya juga, kita ada tanya juga kajian ni, tapi tidak tepatlah dengan soalan yang ditanyakan Ismail tu. Tapi apa yang boleh saya garapkan aja daripada kajian yang kita telah buat tu, dia maksudnya kalau kita nak dapatkan sesuatu barang tu yang kualiti tu, kita kena membeli daripada penjual yang memang kita percayai. Maksudnya trusted seller.
So maksudnya kalau dia dah dikenali lah, dia dikenali dengan cara dengan menjual, bukannya tiba-tiba penjual yang ialah tiba-tiba baru saja menjual dan sebagainya, itu yang membuatkan kita ni rasa mungkin beli mungkin karipap yang sepatutnya diisi tapi tak diisi, contohnya lah kan. Karipap angin. Kereta angin kan. Jadi maksudnya kita kena cari orang yang memang betul-betul dia memang seorang peniaga dan dia buka dia bazar Ramadan, dan itu membuatkan kita mengalami risiko untuk mendapat barangan ataupun makanan yang kurang kualiti dia ataupun dia yang tidak berapa sedap lah dia katakan. So macam itulah. Sebab kualiti ni memang agak subjektif, sebab ada yang kata sedap, ada yang kata tak sedap, ada yang kata terlalu sedap dan sebagainya kan. Dan harganya pun boleh berubah-ubah disebabkan oleh kualiti. Okay? Ada setengah tu kenapa contohnya harga barangan dia tu mahal, sedangkan yang penjual yang CB ni murah sikit, tetapi sebab kualiti ni, disebabkan kesedapan dia tu, maka dan juga kualitinya sangat baik, maka orang sanggup untuk membeli walaupun harganya agak tinggi. Dan satu soalan yang kita tanya juga kepada pengguna-pengguna ataupun pengunjung ialah, adakah harga yang tinggi tu yang dikenakan oleh penjual-penjual ni berpatut atau boleh ke tak mereka meningkatkan harga disebabkan oleh mungkin inflasi ke, harga barangan input makin tinggi dan sebagainya kan. Majoriti yang kita tanya tu mengatakan boleh, tapi dengan harga ataupun kadar yang sangat berpatutan. Maksudnya mereka pembeli memahami bahawa kita sekarang ni Malaysia dalam keadaan inflasi, harga barangan tengah naik dan sebagainya. Boleh naik harga tapi dengan harga yang sangat berpatutan. So tak bolehlah nak naik harga macam dia kata pancung harga kan. So tak bolehlah macam tu kan. So maksudnya harga boleh naik kan, pengguna faham, tetapi kena berpatutan. Okey. Prof, ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau viral, tular, maka ramai akan berpusu-pusu. Malah sanggup beratur seawal pukul 2 petang untuk mendapatkan makanan tersebut. Jadi, ini mungkin menimbulkan persoalan. Apakah sedap sangat makanan yang dijual itu sehingga kan ramai yang beratur. Kalau diikutkan kepada kajian Prof tadi, kecenderungannya kalau banyak responnya mungkin itu adalah kawasan ataupun makanan yang sedap. Jadi isu berkenaan tentang mengikut trend viral dan tidak viral sepanjang bulan Ramadan ini, bagaimana kita boleh membuka dan melihat perspektif ini dalam konteks bazar Ramadan, Prof? Okey, kalau dalam konteks bazar Ramadan, kita kena tahu memang ada setengah-setengah peniaga dan juga makanan yang disediakan memang viral. Memang sedap lah, memang orang tahu. Tapi ada setengah juga tu ada setengah tu baru je niaga terus letak kopi viral kan. So maksudnya dia cuba branding kan. Okey, yang tu adalah salah satu teknik perniagaan. Dia cuba brandingkan produk dia adalah satu benda yang boleh sama dengan produk-produk yang lama yang telah viral ataupun telah ada nama dalam pasaran. Tapi kalau kita pun kena faham bahawa kita nak letak nama kita sebagai contohnya kan, produk kita terus saja letak macam kita punya ayam goreng viral dan sebagainya, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita memerlukan masa. Benda tu kan orang nak kena tahu dan sebagainya kan. Sebab apa? Bila sekali dia datang, cuba lepas tu tengok tak seperti yang dijangka. Yang tu bila dia dalam teori pemasaran ni, saya cerita sikit. Customer expectation mesti melebihi performance mesti melebihi daripada customer expectation. Barulah customer akan menjadi lebih satisfied, iaitu lebih puas hati. Jadi kalau kita perform tu maksudnya kita buat atau lakukan lebih daripada apa yang customer jangka kan, maka itu akan membuatkan pelanggan akan berpuas hati. Jadi kat sini kalau kita nak pastikan, kalau kita kenapa agak-agak orang tu beratur daripada pukul 2 kan, tu maksudnya dia apa yang dia orang dapat tu adalah melebihi daripada apa yang dia orang jangka. Okey. Macam tu.
Okey. Persoalannya, ya kalau dulu Bazar Ramadan ini dianggap sebagai kawasan ataupun tumpuan untuk kita berbelanja dalam kadar yang kompetitif, murah ataupun berjimat. Tetapi kali ini Bazar Ramadan sudah dikatakan sebagai terlalu mahal dan mungkin membawa RM100 juga tidak mendapat banyak makanan dan pelbagai pilihan makanan. Malah ada penjualan makanan sehingga mencecah harga di restoran-restoran mahal dijual di Bazar Ramadan. Apakah rasional untuk harga-harga sedemikian diletakkan di Bazar Ramadan? Saya rasa kalau dia nak letak harga berapa-berapa pun, dia terpulang kat peniaga tu. Sebab apa yang telah kita buat masa data daripada kajian yang kita tanya, majoriti hanya berbelanja antara 11 kepada RM20 saja. Maksudnya walaupun maksudnya dijual pada harga RM100 ke, tapi kalau dia punya bajet tu dalam 11 ke RM20, maka kebanyakan pembeli akan hanya belanja 11 ke RM20. Lepas tu diikuti dengan 21 ke 30 dan 41 ke 50. Tapi maksudnya dia punya trend tu ramai yang belanja antara 11 ke RM20 sahaja. Jadi kalau dalam konteks ni peniaga dia kena tengok dia punya customer segment dia. Target dia siapa. Kalau dia jual ke Bazar Ramadan, dia tak boleh nak jual pada harga yang terlalu tinggi. Sebab apa? Customernya dekat sini data tunjukkan dia hanya berbelanja antara 11 ke RM20. Majoriti. Jadi kalau dia letak pada harga 100, memang tak ada orang belilah. Contoh. Kan? So customer segmentation ataupun customer target tu kita kena study sebelum kita nak menjual sesuatu barangan, walaupun dan juga lokasi tersebut. Contohnya Bazar Ramadan, ni dia punya customer punya profile macam tu. Profile penggunanya begitu. Dan kita kena pastikan dia selari dengan kita punya customer profile. Dalam kualiti ini juga kita mendengar aduan ada pengguna ataupun pembeli yang mengadu membeli martabak tapi dapatnya hangus. Buka isinya dah balik rumah nampaknya hangus. Membeli roti john daging yang tidak ada, yang ada hanyalah telur dan bawang sahaja. Jadi mungkin Ismail dah pergi beli ke Bazar Ramadan? Setakat ini belum pernah ada pengalaman, alhamdulillah dipermudahkan urusan. Tapi itu yang tular di media sosial yang banyak diadukan oleh pengguna. Isu ini mungkin ada yang mengeksploitasi kita tengah berpuasa ini untuk menjual dalam kadar yang tidak sepatutnya, Prof. Kalau kita lihat pada dalam sosial media dan sebagainya, kan memang ada lah benda-benda ataupun murtabak yang hangus dan sebagainya kan. Tapi saya rasa itu adalah kes-kes terpencil. Apa yang boleh dibuat oleh peniaga tersebut ialah untuk berniaga dengan ikhlas lah. Berniaga dengan ikhlas. Kalau betul maksudnya murtabak tu ada ataupun roti john tu rentung dan sebagainya, cuba bagi yang balik yang baik, ataupun macam karipap angin dan sebagainya kan. Itu semua tu kena pastikan bahawa kepuasan pelanggan tu. Kita nak bukan pelanggan sehari, maksudnya datang sekali lepas tu dah. Itu maksudnya kita bukan seorang peniaga yang betul-betul ingin mengembangkan perniagaan. Itu maksudnya berniaga sekali je lah. Kalau customer datang sekali, lepas tu dah cukup. Itu bukan. Kita kalau boleh, kita nak peniaga tu dia akan datang membeli lagi. Sebab apa? Mereka puas hati dengan apa yang kita bagi atau memberikan kepada pelanggan tersebut. Seperti yang saya bolehkan tahu tadi lah. Kita punya performance mesti melebihi daripada jangkaan daripada customer tersebut. Barulah customer akan berpuas hati dan akan menjadi seorang customer yang akan berulang kali membeli barangan dengan kita. Okey, satu pandangan yang konklusif dan juga menarik untuk dikongsikan bersama. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nur Adli Izzuan Shah Muhammad dari Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalah Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Prof bersama kami pada pagi ini. Hari ini ke bazar ke? Tak ke bazar Prof hari ini? Tak ada. Sibuk sikit. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan bersua kembali bercakap berkenaan tentang penetapan harga oleh peniaga-peniaga di Bazar Ramadan. Nanti kita akan bersama dengan Zaliha untuk bercakap tentang pemantauan harga yang dilakukan kepada peniaga-peniaga yang meletakkan harga di Bazar Ramadan, tanda harga dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita nak menyaksikan sedikit pandangan masyarakat awam berkenaan tentang isu ini.
Sebenarnya banyak je peniaga-peniaga dekat bazar Ramadan ni memang menjual makanan yang reasonable harga dia. Tapi ada juga setengah peniaga yang menjual makanan agak sedikit mahal daripada peniaga-peniaga lain. So harapan saya sebagai pelanggan yang selalu pergi ke bazar juga adalah harap peniaga-peniaga yang menjual makanan sedikit mahal daripada peniaga-peniaga lain ini dapat memberi harga yang reasonable kepada pelanggan-pelanggan. So dengan isu harga di bazar Ramadan ini sememangnya berlaku peningkatan yang boleh disedari oleh seluruh masyarakat kita, dan ini menyebabkan para peniaga terpaksa meningkatkan harga jualan makanan mereka ke tahap yang pada pendapat saya kurang rasional. Harusnya dan sepatutnya para peniaga harus menetapkan harga jualan barangan mereka pada tahap yang mampu dimiliki oleh dua golongan utama ini.